Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam semuanya. Salam Sarawak Maju Makmur. Kita berjumpa sekali lagi di dalam episod terkini Dialog TVS Pentas Diskusi Anda. Seperti biasa, Anda bersama dengan saya, Najib Imran. Dan saya kali ini, Najib Syira Abang Mansur. Kami buka tirai pentas diskusi Dialog TVS hari ini dengan membawakan kepada penonton untuk menyelami peranan yang dibawakan oleh sebuah badan berkanun milik kerajaan negeri yang sudah pun bertapak, yang sudah pun ditubuhkan selama lebih 4 dekad, Najib, iaitu sejak tahun 1981 yang kita sebutkan sebagai Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA. Apa peranan yang mereka bawa, apa manfaat agensi ini kepada, terutamanya kepada pembangunan di Sarawak ini, akan kami bawakan bersama dengan anda, bersama dengan tetamu istimewa kita pada hari ini, Najib. Baik, kita cukup istimewa. Jarang-jarang kita jumpa figura ini yang cukup berpengaruh dalam LCDA ini, soalan yang cukup penting. Jarang kita panggil, tapi hari ini sudi hadir ke studio kita untuk bersama dengan kita. Kita ucapkan selamat datang kepada Yang Berbahagia Datuk Zaidi Mahdi, Pengurus Besar LCDA. Selamat datang, Datuk. Saya sendiri pun belum pernah rasanya berbual Datuk ini. Jadi terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kita di studio. Inilah platformnya, Najib. Ini Dan Datuk, saya difahamkan juga LCDA tahun ini, tahun 2026, telah 45 tahun ditubuhkan sejak 1981, dan ini platformnya juga kami ingin mengucapkan syabas dan tahniah terutamanya kepada seluruh warga kerja LCDA di atas perkhidmatan selama 45 tahun penubuhannya, iaitu sambutan Jubli Nilam. Jadi dan saya difahamkan ada banyak juga program aktiviti yang telah pun diatur dan yang disusun atur. Itu akan kami tanyakan juga kepada Datuk di platform ini juga, tetapi untuk mukadimahnya untuk hari ini kita mulakan dengan mungkin asas penubuhan LCDA itu, apa manfaat dan tujuan penubuhannya, mungkin Datuk boleh kongsikan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya ucapkan kepada kedua pengacara kita yang memang nampak sangat ceria pada pagi ini, juga kepada semua penonton dan penggemar TVS. Jadi pertama kali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasihlah bagi pihak LCDA kerana telah menjemput kita untuk sama-sama berkongsi sedikit maklumat berhubung dengan LCDA, apa yang LCDA lakukan. Sebenarnya LCDA itu ialah singkatan kepada Land Custody and Development Authority, ataupun dalam bahasa Melayunya Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah. Untuk memudahkan percakapan kita guna LCDA sajalah, ya. Boleh, ya? Boleh. Okay. Jadi ianya ditubuhkan pada tahun 1981 melalui LCDA Ordinance, dan ianya merupakan satu badan berkanun Sarawak, dimiliki oleh Kerajaan Sarawak. Jadi sebelum kita pergi lanjut, mungkin saya nak berkongsi sedikitlah tentang struktur organisasi LCDA ini. Kita sebenarnya dipayungi oleh satu lembaga pengarah. Lembaga pengarah kita ini boleh tahan mantapnya lah, ya. Kalau pengurusinya adalah tidak lain dan tidak bukan yang amat berhormat Premier kita. Kita ada 2 ahli timbalan pengurusi, iaitu yang pertamanya Yang Berhormat Datuk Ahmad Dr. Ugah Mbah, juga timbalan Premier. Dan yang keduanya Yang Berhormat Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan, juga timbalan Premier. Di samping itu kita ada seorang menteri dan juga pegawai-pegawai tertinggi dalam kerajaan negeri, termasuklah Yang Berhormat Datuk Amal Setiausaha Kerajaan Sarawak sendiri menjadi ahli kita. Jadi komposisi ini bagi saya sangatlah mantaplah. Di samping itu LCDA sebenarnya di bawah naungan juga Kementerian Sumber Asli dan Perancangan Bandar. Itu ministry yang bertanggungjawab dengan kita. Jadi LCDA sekarang ini kita mempunyai, semalam saya semak sebenarnya 308 kaki tangan kali ini, dan kita beroperasi di Kuching. Pejabat kita di Wisma Satok. Kalau di Kuching tu tahulah di mana Wisma Satok, kan? Dan kita ada pejabat kecil di Sibu dan di Muka. Jadi mungkin bertanya-tanya mengapa LCDA ditubuhkan. Secara umumnya LCDA ditubuhkan bagi membantu kerajaan melaksanakan program transformasi sosial ekonomi dengan menggunakan melalui pembangunan tanah. Kalau kita lihat di situ ada 2 perkara penting, transformasi sosial ekonomi dan pembangunan tanah. Itu secara ringkasnya lah apa itu LCDA dan apa yang kita lakukan. Baik, Datuk menyebut berkenaan dengan transformasi pembangunan tanah ini. Mungkin ada antara penonton kita yang mungkin agak
merasakan ada beberapa agensi lagi ya, contohnya Housing Development juga melakukan pembangunan tanah. Tapi mungkin ada perbezaannya di sini. Jadi bila Datuk menyebut berkenaan dengan transformasi pembangunan tanah, mungkin Datuk boleh perincikan maksud transformasi pembangunan sosioekonomi pembangunan tanah melalui tanah ini. Okey, perkara pertama yang saya nyatakan tadi ialah berkaitan dengan sosioekonomi. Kalau kita lihat, amati sosioekonomi itu bermaksud keadaan kehidupan kita. Ia bolehlah merangkumi hal pekerjaan, hal pendapatan, hal-hal berkaitan dengan kediaman kita ataupun infrastruktur yang ada di sesuatu kawasan, termasuk pendidikan. Jadi apa yang kita visi kita melaksanakan transformasi ini adalah untuk meningkatkan taraf sosioekonomi di kawasan-kawasan yang kita sasarkan. Dan perkara kedua yang saya nyatakan tadi ialah kita lakukannya dengan melalui projek pembangunan tanah. Jadi kalau masa penubuhan LCDA dulu, tanah ni memanglah sesuatu yang sangat besar di Sarawak. Dalam tahun 80-an kita banyak tanah-tanah di kawasan luar bandar, tanah NCR, tanah kerajaan. NCR ni tanah NCR, tanah hak adat bumi putera lah. Biasa kita gelar NCR je lah. Kan? Jadi peluang untuk dimajukan sangatlah tinggi. So itulah masa awal penubuhan LCDA kita memfokuskan strategi kita untuk meningkatkan sosioekonomi penduduk-penduduk di luar bandar melalui pembangunan tanah, memfokus kepada pertanian. Dan bercakap mengenai pembangunan tanah, tanah itu sendiri semua kita sedia maklum bahawa apabila menyentuh tanah, ia adalah satu aset yang begitu dekat di hati kita sebagai rakyat Sarawak itu sendiri, kerana Sarawak ini kita mempunyai tanah yang begitu luas sekali. Jadi bagaimana LCDA ini peranannya memberi kepercayaan kepada komuniti agar tanah ini dapat dibangunkan tanpa menjejaskan hak mereka. Satu perkara penting yang disebut tadi oleh Saudari Shira ialah tanah adalah sesuatu yang amat dekat di hati kita. Memang benar pada tahun 80-an, even sekarang, Sarawak merupakan negeri terbesar di Malaysia. Kan? Kalau berbanding saiz dengan Semenanjung, kita tolak Perlis, itulah saiz Sarawak sebenarnya. Okay? Jadi tanah adalah sesuatu yang dekat di hati rakyat kita dan kita mengambil peluang untuk menggunakan aset ini untuk meningkatkan taraf sosioekonomi mereka. Kalau tanah dibiarkan begitu saja, walaupun kita ada beribu-ribu ekar tanah tapi tidak diusahakan, ia tidak mendatangkan kepulangan ekonomi. Jadi keadaan kita masih seperti biasa, tak ada nilai. Jadi peluang ini dilihat sebagai satu langkah yang baik, yang strategik untuk kita sama-sama bergerak dan meningkatkan taraf sosioekonomi mereka yang terlibat. Bagaimana pendekatan LCDA itu sendiri nak mengubah persepsi masyarakat mengenai dengan potensi tanah mereka? Itu soalan yang amat baik dan ia merupakan satu cabaran besar. Kalau kita lihat tanah itu tadi dekat di hati rakyat. Bilanya dekat di hati kita, kita susah nak melepaskannya lah. Jadi model LCDA ini sebenarnya kita akan mengenal pasti kawasan-kawasan yang berpotensi untuk dimajukan dengan ladang komersial dan sebagainya. Sebab masa permulaannya kita memfokus banyak kepada peladangan kelapa sawit kerana kita telah kaji ia berhasil ataupun berpotensi memulangkan hasil yang tinggi. Jadi apa yang kita laksanakan, kita cuba cari kawasan yang sesuai dan selepas itu kita memulakan banyak engagement ataupun libat urus dengan penduduk-penduduk tempatan agar mereka dapat bersama-sama mengikuti program kita. Ini sesuatu yang amat sukar pada asalnya. Kalau kita mengadakan dialog, perbincangan berkali-kali sebenarnya lah. Kadang kita tak terhitung berapa banyak kita dah bonding dengan mereka. Dan pada masa yang sama kita akan mencari pihak-pihak yang berkemampuan sama ada syarikat besar dan sebagainya untuk sama-sama kita satukan dengan penduduk tersebut. Jadi kita cuba membuat satu kerjasama, usaha sama di antara pelabur-pelabur yang layak, yang berkemampuan dengan penduduk tempatan untuk menghasilkan satu program contohnya peladangan komersial yang akan menghasilkan pulangan yang baik. Tapi pelabur-pelabur ataupun pelabur-pelabur yang berpotensi kita akan semak sebaik mungkin. Kita memang pastikan sama ada mereka memang layak, mereka ada kepakaran,
mereka ada teknologi yang baik untuk melaksanakan satu projek itu dan mereka ada modal yang mencukupi untuk melaksanakannya. Jadi cabaran kita ialah untuk kata orang memimpin penduduk-penduduk terlibat supaya menerima projek ini dan menyertai usaha sama ini agar bilangannya mereka dapat kuasai. Win-win situation. Jadi ada kedua pihak. Macam mana pula LCDA nak memastikan model kerjasama yang diwujudkan itu benar-benar bersifat win-win tadi seperti yang dikatakan. Inilah yang kita tengok sebagai tanggungjawab LCDA. Kalau kita buatkan satu syarikat usaha sama, sebenarnya kita 60% daripada syarikat tersebut adalah dipegang oleh syarikat terbabit. Sementara 40% lagi dipegang oleh LCDA sebagai pemegang amanah untuk mereka yang terlibat. So jika ada keuntungan, alright, mereka akan diagihkan 40%, 30% untuk mereka, 10% untuk pengurusan. Itu je. Jadi kita nak jual, nak ambil agak-agak penduduk terlibat nak join kita, itu satu kata orang tugas yang berat yang memerlukan trust, kepercayaan terhadap mereka. Tapi alhamdulillah banyak juga yang telah kita lakukan dan menunjukkan kejayaan. Baik, Datuk, dari segi konsep itu sendiri, mungkin Datuk boleh jelaskan perbezaan LCDA dengan agensi-agensi pembangunan hartanah yang lain ini. Contohnya housing juga memberikan ataupun menyediakan perumahan untuk rakyat dan sebagainya. Jadi mungkin kalau boleh Datuk perincikan secara konsep asas ini, LCDA ini bagaimana, Datuk? Terima kasih soalan itu. Actually sebenarnya kita belum sampai ke bahagian tersebut sebab apa yang kita bincangkan tadi lebih merujuk kepada sektor pertanian. Right? Pada permulaan LCDA memang fokus kita sektor pertanian. Tapi after tahun 90-an, fokus kita mula beralih kepada pembangunan tanah yang fizikal. Apa yang saya maksudkan fizikal inilah kita dah membina sesuatu yang nampaklah. Macam dulu kita terlibat dengan pembinaan service center ataupun pusat perkhidmatan, rural growth center dan juga bandar-bandar baru. Banyak contoh yang boleh kita sebut di sini, macam kalau kita nak lihat di Asajaya bermula sebagai service center sebenarnya. Sekarang Pekan Asajaya telah membangun dengan baik di Awat-Awat Sunda, di Nangas Park, di kawasan Sri Aman Betul, dan banyak lagi contoh yang boleh kita nyatakan. Jadi perbezaannya dengan kita ialah pertama kita melaksanakan satu projek sosial ekonomi dengan menyediakan infrastruktur. Kalau di service center itu sebenarnya kita menyediakan infrastruktur asas dan kita menyediakan tapak-tapak untuk mungkin kedai-kedai mini, mungkin untuk klinik, untuk tadika dan sebagainya. Itu yang kita sediakan dan agensi-agensi tertentu yang bertanggungjawab dengan tadika mungkin. Mereka ada tempat untuk membina dan ini akan memberi manfaat sosial ekonomi kepada kawasan setempat. Kita nak mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Dato' Zaidi Mahdi, iaitu pengurus besar LCDA, di atas perkongsian yang begitu bermakna sekali mengenai dengan peranan LCDA dalam pembangunan Sarawak, dan juga semoga pembincangan yang kita bawakan ini, platform kita bawakan ini memberi kefahaman yang lebih jelas tentang peranan LCDA. Najib. Nah, itu saja masa yang kita ada. Saya Najib Imran. Saya Syirah Abu Mansur. Salam Sarawak Maju Makmur.